أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah satu-satunya nabi yang kakek, ayah dan anaknya juga diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, putra dari Nabi Ishak alaihissalam, dan ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ia lahir di Kanaan, Palestina. Ayahnya adalah Nabi Ishak alaihissalam, sedangkan ibunya bukan berasal dari Palestina, melainkan berasal dari Haran, Irak, yaitu Rabkah binti Batuil bin Nahur. Kakek dari Rabkah merupakan saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub bukan satu-satunya putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Ia mempunyai saudara kembar yang bernama Is atau Ais. Meski kembar, mereka berdua tidak saling akrab. Bahkan Is selalu memusuhi Nabi Yakub alaihissalam. Perselisihan berawal ketika Nabi Ishak alaihissalam telah mendoakan Nabi Yakub alaihissalam agar dikaruniai banyak anak dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dijadikan pemimpin dari sebuah bangsa yang akan diturunkannya. Bagi kalian yang penasaran dengan alur cerita dalam video di atas, mari kita simak videonya sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung dakwah kecil kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama nonton video kami selanjutnya. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Yakub alaihissalam adalah anak kepada Nabi Ishak alaihissalam. Ahli sejarah menyatakan bahawa Nabi Yakub alaihissalam juga digelar Israel. Isra membawa erti hamba, manakala El bermaksud Allah. Jadi, Israel bermakna hamba Allah. Bani Israel adalah dari keturunan baginda. Menurut riwayat, Nabi Yakub alaihissalam dilahirkan di Kanaan yang sekarang dikenali sebagai Palestin. Kami sampaikan berita gembira tentang kelahiran Ishak dan sesudahnya lahir pula Yakub. Surah Hud ayat 71. Ini bermakna semasa Nabi Yakub alaihissalam dilahirkan, datuknya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam masih lagi hidup. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, ketika Nabi Ishak alaihissalam mencapai usia yang lanjut, penglihatannya menjadi semakin berkurangan. Pada kebiasaannya, Nabi Ishak alaihissalam lebih senang meminta kepada Al-Ish untuk menghidangkan makanan kepadanya dan mendoakan kesejahteraan Al-Ish serta keturunannya. Pada suatu hari, seperti biasa, Nabi Ishak alaihissalam meminta Al-Ish pergi berburu. Hasil buruannya itu hendaklah dimasak dengan maksud supaya membawa berkat kepada Al-Ish. Al-Ish dengan senang hati melaksanakan arahan ayahnya dan pergi berburu. Oleh kerana pada ketika itu, penglihatan Nabi Ishak alaihissalam berkurangan, maka baginda tidak menyedari bahawa yang memberi makanan itu adalah Nabi Yakub alaihissalam dan bukannya Al-Ish. Setelah Nabi Ishak alaihissalam menikmati hidangan itu, baginda mendoakan kesejahteraan anak dan keturunannya seperti yang sering Nabi Ishak alaihissalam lakukan terhadap Al-Ish. Setelah Nabi Yakub alaihissalam keluar dari bilik ayahnya, datanglah Al-Ish membawa pesanan hidangan yang diminta oleh ayahnya tadi. Betapa terkejut dan kecewanya Al-Ish setelah mengetahui adiknya Nabi Yakub alaihissalam telah mendahuluinya. Dia sangat marah dengan tindakan adiknya itu.
Kenapa engkau yang mendahului aku, wahai Yakub? Kawan-kawan sekalian, walaupun Nabi Ishaq alaihissalam telah mendoakan kesejahteraan Al-Ish serta keturunannya, dia masih lagi tidak puas hati dengan adiknya Nabi Yakub alaihissalam. Menyedari ancaman yang diberikan oleh Al-Ish terhadap Nabi Yakub alaihissalam, ibunya telah meminta Nabi Yakub alaihissalam pergi ke rumah bapa saudaranya Laban di wilayah Hiron. Ibunya meminta baginda berbuat demikian supaya tidak berlaku pergaduhan yang lebih besar di antara baginda dengan abangnya Al-Ish. Hei Yakub, keluar kau dari situ. Sungguh berani kau mendahului aku, ya Yakub. Pemergian Nabi Yakub alaihissalam telah mendapat izin daripada ayahnya terlebih dahulu. Ayahnya juga memerintahkan baginda berkahwin dengan anak kepada bapa saudaranya itu. Walau bagaimanapun, adat di tempat bapa saudaranya itu tidak menjadi kebiasaan menikahkan anak yang bungsu terlebih dahulu daripada anak yang sulung. Maka, oleh sebab itu, Nabi Yakub alaihissalam telah menikahi Laya terlebih dahulu. Tidak lama selepas itu, baginda menikahi Rahel pula. Pada ketika itu, dibolehkan dua orang perempuan sekandung berkahwin dengan seorang lelaki. Allah Maha Adil, kawan-kawan. Walaupun Laya tidak secantik adiknya Rahel, Allah telah menggantikan kelemahannya itu dengan membolehkan Laya melahirkan anak yang ramai. Kelahiran anak-anak itu menyebabkan adiknya Rahel cemburu. Disebabkan cemburu terhadap kakaknya, Rahel telah memberikan hambanya Balha untuk dinikahi oleh Nabi Yakub alaihissalam sebagai isteri ketiga. Melihat keadaan itu, Laya juga menghadiahkan hambanya iaitu Zulfa kepada Nabi Yakub alaihissalam sebagai isteri keempat. Daripada hasil perkahwinan Nabi Yakub alaihissalam dengan keempat-empat isterinya, baginda telah memperolehi 12 orang cahaya mata. Di antara anak-anaknya, baginda lebih memberi perhatian dan kasih sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin iaitu anak kepada Rahel. Ini kerana Nabi Yakub alaihissalam merasa amat kasihan kepada anak-anak itu yang telah kehilangan kasih sayang seorang ibu setelah Rahel kembali ke rahmatullah selepas melahirkan Bunyamin. Kawan-kawan sekalian, sebelum Nabi Yakub alaihissalam wafat, baginda telah menghadapi suatu peristiwa yang berat berkaitan dengan anaknya iaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang diutuskan kepada penduduk Mesir. Di saat menghadapi kematiannya, Nabi Yakub alaihissalam sempat memberi wasiat kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran, ada menerangkan tentang wasiat baginda iaitu yang bermaksud, apakah kamu akan turut hadir pada ketika Yakub didatangi maut? Ketika itu, dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah setelah kematianku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kami, Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang satu dan hanya kepadanya sahaja kami berserah diri. Ayat 133. Daripada wasiat tersebut jelas menunjukkan bahawa Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang yang kuat pegangan agamanya dan baginda bimbang akan pegangan anak-anaknya. Oleh sebab itulah baginda mewasiatkan anak-anaknya agar beriman hanya pada satu-satunya Tuhan iaitu Allah dan tidak pada yang lain. Menurut riwayat, Nabi Yakub alaihissalam telah wafat di Mesir pada usia 147 tahun. Walaupun baginda wafat di Mesir, tetapi baginda disemadikan di negeri Syam iaitu di samping dengan makam ayahnya Nabi Ishaq alaihissalam dan datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk pengetahuan kawan-kawan, setiap putera Nabi Yakub alaihissalam telah menjadi